ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وعلى Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Untuk mereka keampunan dan rezeki yang mulia. Yang saya hormati semua Imam Bilal dan semua ahli jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ni dalam program mengingati Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Dewan Ulama Kawasan. Sebelum ni pun ada dah cik tok tarikh anak tapi tak sampaian. Tapi malam ni alhamdulillah kebetulannya boleh bersama yang diprogramkan oleh ulama PAS kawasan kita. Iaitulah program malam ni melibatkan Dung Cuka dan juga Dung Air Putih dalam kuliah khas berhubung dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa kita dengar, biasa kita ada ustaz-ustaz kuliah ngajar berhubung dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejauh mana kita mengambil iktibar ataupun ibrah pengajaran daripada peristiwa yang berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tahu setiap bulan kebesaran Islam kita ambil pengajarannya, sama ada Rabiul Awalnya, hijrahnya, Isra' dan Mi'raj, dan hari-hari kebesaran Islam yang lain. Kita sentiasa mengingati nuzul Quran dan sebagainya. Ini semua untuk kita ambil panduan dalam kehidupan kita. Kerana apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan Rasulullah itu adalah contoh dan tauladan kepada kita yang perlu kita ambil iktibar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguhnya bagi diri Rasulullah itu satu contoh tauladan yang baik bagi siapa yang beriman dan mengharapkan rahmat Allah dan kembali kepada Allah di akhir. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu perlu menjadi contoh dan tauladan. Kalau Rasulullah dalam peristiwa hijrah ni biar ada satu persoalan kepada kita, pasal apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Jangan kita duk bincang bab hijrah, kadang-kadang kita dak fikir apa pula Rasulullah ni nak pergi ke Madinah. Sedangkan dia ni orang Mekah, keluarga dia orang Mekah, mak ayah dulu di Mekah, meninggal pun ada di Mekah, keluarga pun ramai di Mekah.
Di Mekah dah ada dah Masjidil Haram. Di Mekah ada Kaabah. Sa'i, Marwah apa semua ada di situ. Kau nak buat haji apa semua. Pasal apa nak pergi ke Madinah? Inilah benda yang merupakan perkara yang perlu ada, yang perlu kita fikir bersama. Kenapa sehingga Rasulullah diminta berhijrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhijrah ke Madinah? Kerana peristiwa hijrah ni kita kena ingat suatu peristiwa yang menguji keimanan seseorang, khususnya para sahabat radhiyallahu anhu yang bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhu, dan menguji orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh lihat kita orang yang perjuangan Islam, yang memperjuangkan Islam ni, kita tengok bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang bersama Rasulullah untuk meninggikan kalimah Allah, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang berlaku kepada Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini suatu contoh yang perlu kita ambil. Generasi yang perjuangkan Islam, generasi awal yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sanggup meninggalkan kampung halaman, harta benda dia, semata-mata untuk meninggikan kalimah Allah. Satu nawaitu untuk meninggikan Islam kerana beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga beriman kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita lihat bagaimana hijrah ini, pengajaran yang boleh kita ambil iaitulah keimanan yang kuat yang ada dalam hati para sahabat radhiyallahu anhum, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka sanggup berjuang untuk menegakkan ajaran Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga berhijrah ke Madinah. Dan kita kena ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berada di bumi Mekah ketika itu, mengajak masyarakat kembali kepada Islam, mengajak masyarakat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak penyembahan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan mengajak pula masyarakat di Mekah tu sendiri. Kita kena ingat kebanyakannya keluarga dia, tapi sebahagian besar masyarakat di bumi Mekah tak menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, masyarakat Arab Mekah tak terima, Quraisy tak terima di bumi Mekah. Sehinggalah kemuncak, kita tak nak cerita panjang di Mekah ni. Kalau cerita panjang di Mekah, tak sampai ke Madinah pula kita. Sehingga kemuncak yang berlaku di Mekah, penentangan masyarakat Arab Quraisy itu, sehinggalah peringkat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kena ingat, sehingga Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, di mana Allah Subhanahu wa taala beritahu, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, apabila orang-orang kafir musyrikin Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya mereka. Ini kemuncak penentangan yang dilalui berdatangan musuh Islam, iaitulah kaum musyrikin Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Sampai satu peringkat dah tengok dah dakwah Rasulullah di bumi Mekah ni orang ikut, ceramah dia, kuliah dia,
yang disampaikan mengajak masyarakat beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat makin ramai, masyarakat makin ramai, sehinggalah satu keputusan dalam mesyuarat dia bincang macam mana kita nak buat. Ada cadang nak usir, nak buang daerah, nak tak luar, kita halang Muhammad ni jangan duduk di Mekah. Dalam tu kata kalau kita halang Muhammad duduk luar, pergi kampung lain, pergi ke tempat lain, Muhammad ni jenis orang ngajar, orang kuliah. Dia pergi situ dia ngajar, dia pergi situ dia kuliah, akhirnya orang situ pula ikut dia, kau ramai lagi. Dah lah kat kita Mekah ni orang ikut dah. Kita buang kat Taif, ke buang mana pula, orang tu pula ikut pula. Setengah pula kata, iaitulah lius bituk, tipu daya mereka terhadapmu, iaitu mula-mula sekali dia kata lius bituk, iaitulah tahan. Kita tahan, kita berjaga, kita kurung dia. Dia kata kita kurung Muhammad, Muhammad ni ramai penyokong, kita kurung dia. Dia mari di sini demonstrasi kat berjaga kita, kat apa ni, dekat apa ni, kat kita tahan dia, letih juga kita. Tak jadi apa juga, nak tahan. Akhir kata kita usir dia, kita keluarkan dia. Awi khuriju, keluarkan dia daripada ni. Keluar pun dia mengajar. Awi tulu, kita bunuh dia. Waktu yang diterima. Akhirnya puak musyrikin Mekah ni terima sampai peringkat nak bunuh Nabi. Kita tengok seorang Nabi yang dilantik oleh Allah untuk menyampaikan agamanya, untuk menyampaikan Islam, sehingga sampai kita hari ini Nabi itu sampai peringkat orang nak bunuh. Itu Rasulullah, Nabi kita yang kita beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Rasulullah ni. Betapa susahnya Rasulullah menyampaikan Islam. Berapa getirnya Rasulullah dalam menyampaikan dakwah di bumi Mekah tu sendiri, sampai ke peringkat nak bunuh Rasulullah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang Islam hari ni tak berasa apa, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, usaha yang dibuat oleh Rasulullah nak sampai Islam zaman kita hari ni, Allahu Rabbi. Kita leka dengan agama, leka dengan Islam, sedangkan Rasulullah yang bawa Islam tu begitu sekali susahnya. Sampai ke peringkat orang musyuarat bincang, kerajaan Mekah bincang, kerajaan Abu Jahal, Abu Lahab bincang, bagaimana nak ambil tindakan kepada Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ke peringkat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menguji keimanan. Kalau kita di sampai peringkat ni nak bunuh ni pakai senyak dah lah. Berapa berjuang-juang ni mai bunuh-bunuh ni kat mai. Pakai duduk senyak tidur, aku dah cara dah orang ikut pandang lah. Mu nak buat apa pun buat lah. Mu nak kerja jemaah ke nak buat, aku tak mahu dah. Kerja jemaah, kerja perjuangan Islam, Rasulullah bawa model yang ada kepada orang yang bawa perjuangan Islam. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita awal benda je, kerana mengajuk dan sebagainya tinggal perjuangan Islam, tidak. Tetapi Rasulullah sampai peringkat nak kena bunuh. Dan malam itulah, sehinggalah malam peristiwa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Tempat tidur dia diganti oleh Sayyidina Ali yang sedia maklum, kita sedia maklum bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, pergi ke keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iaitulah berada di gusur yang musuh duk sekeliling cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menguji juga keimanan para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat bila perintah supaya berhijrah ke Madinah, nak berhijrah ke Madinah, bayangkan rumah keluarga ada belaka dah, dengan keluarga di Mekah, harta benda ada di Mekah. Tiba-tiba Rasulullah nak berhijrah. Rasulullah kata kita berhijrah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, nak tinggalkan kampung halaman ni. Cuba bayang kita dengan Rasulullah, para sahabat dengan Rasulullah ni tak ada soal lain.
berhijrah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah, maka ikut berhijrah. Bagaimana Suhaib Ar-Rumi umpamanya, tekanan yang dihadapi oleh Suhaib Ar-Rumi masa nak berhijrah itu, iaitulah mereka dihalang oleh puak-puak musyrikin untuk bawa harta. Kata puak-puak musyrikin, mau nak pergi ke Suhaib, mau nak pergi ke Madinah, boleh, tapi mu tinggalkan harta benda mu yang ada. Kerana mu cari harta ni di bumi Mekah, mu dapat harta di Mekah, mu boleh kaya di Mekah, mu punya harta ada di Mekah, dan mu nak pindah bersama dengan Muhammad, nak ikut Muhammad, boleh, tapi mu tinggalkan harta yang ada di Mekah ni. Boleh mu nak pergilah dengan Muhammad, nak pergi ke Madinah, pergi, tapi mu tinggal sini harta-harta yang kamu boleh. Berita ni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Oh, sahabat beritahu, ya Rasulullah, Suhaib ni, Suhaib Ar-Rumi, Suhaib ni dia nak pindah bersama Rasulullah, dia nak berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi harta benda ditahan, tak boleh bawa bersama. Kenakan tak boleh bawa, apa benda nak bawa tak boleh. Sahabat berita kepada Rasulullah, sahabat beritahu. Rasulullah kata apa? Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Rasulullah tu beritahu Rabiha Suhaib, iaitulah beruntunglah kamu wahai Suhaib. Beruntung Suhaib, beruntung Suhaib, beruntung. Rasulullah dengar tu Suhaib nak pergi tinggal harta, sahabat khabar Rasulullah. Rasulullah kata beruntung, beruntung. Boleh mikir ngakal je, boleh mikir ngakal. Kalau kita fikir kita khabar gini, untung kan? Untung apa? Tinggal harta, tinggal rumah lama apa semua, tinggal pokok tamak ke apa semua kalau dia ada tamak, tinggal binatang ternakan yang ada di Mekah ni, untung. Pasal tu Islam ni kita tak boleh nak mikir dengan akal saja, kita kena ingat, kena fikir dengan keimanan. Pasal itulah hijrah mengajar kita bagaimana keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dia meletakkan Allah segalanya, nawaitunya kepada Allah, niatnya kepada Allah, hijrah kerana Allah, dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak fikir, dah ya Rasulullah, Suhaib tak tanya pun, kita nak pergi Madinah ni berapa ekar boleh? Boleh tanah berapa ekar? Kita pergi Madinah ni, kita tinggal dah tanah sini kita ni, harta pokok tamak ke apa benda yang kita ada sini ni. Lepas tu kita pergi ke Madinah ni 500 km berjalan kaki ni pula, agak-agak boleh banyak mana pula. Kita boleh tanah, boleh harta tu, boleh harta ni. Kita ni silap kena buat canggah pemimpin. Nak pergi benda apa? Sedap, letih pemimpin kan. Dia tahu. Rasulullah pula tanya khabar gini pula, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, botol Suhaib. Dia tak canggah, botol apa Rasulullah? Dia tak kata botol ni tinggal harta tu berapa juta, berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu, botol ke mana agak? Dia tak tanya, tak canggah Rasulullah. Dia tahu dah pergi kerana keimanan kepada Rasulullah. Perintah yang dibuat, sami'na wa ta'na, taat, ikut patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa nak berlaku di bumi Madinah? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi berlaku apa di bumi Madinah. Boleh bentuk kerajaan ke terdak ke apa semua, boleh merintah ke apa semua, boleh benda ni, boleh ni, boleh benda ni, boleh benda ni, ke mana? Ni perjuangan Islam. Kadang-kadang kita tak rasa perjuangan Islam, tapi bagi kita yakin Islam tu akan menang. Kemenangan Islam tu yakin masa depan di tangan Islam. Tapi bila? Tak tahu. Pergi kena kita tak tahu. Perintah Allah Subhanahu wa taala suruh hijrah. Rasulullah berhijrah, para sahabat hijrah. Tu di antaranya iaitulah Suhaib Ar-Rumi yang bersama
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dalam perjalanan pula tu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan peristiwa yang berlaku kepada Suraqah bin Malik. Yang Suraqah bin Malik ni kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Itu pun ujian yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhu, yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejar Suraqah bin Malik. Orang Mekah kata siapa boleh takak Muhammad, bila sedar dah malam dia nak bunuh Rasulullah tu, tengok-tengok tak ada Rasulullah, tunggu Rasulullah keluar. Panjang pula dah cerita sini, kita ambil akal-akal. Akhir-akhir duduk tunggu Rasulullah tak keluar, dia tidur. Rasulullah keluar dah. Pergi tengok tempat baring dekat di tempat berbaring Rasulullah tidur. Tengok yang adanya Sayyidina Ali. Bila sedar Rasulullah tak ada di Mekah, beberapa musyrikin kata, siapa boleh takak Muhammad, aku beri hadiah. Di antaranya Suraqah bin Malik menyahut cabaran Rasulullah SAW, menyahut seruan beberapa musyrikin Mekah untuk takak Rasulullah SAW. Mereka hanya pergi cari, kejar Rasulullah SAW sampai ke peringkat pertengahan jalan. Suraqah bin Malik ni kejar dengan kuda dia ni. Kuda tu terpusuk, nampak Rasulullah dekat dengan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala jadikan kaki kuda tu masuk dalam tanah. Masuk dalam tanah ni. Busuk masuk dalam tanah. Rasulullah pergi beritahu pada Suraqah, tak usah kejar lah, tak usah hambat lah, tak usah takak lah aku apa semua. Tujuan baik aku nak pergi menyampaikan agama apa semua. Akhir Rasulullah pergi bangun balik, cabut balik kaki. Rasulullah jalan, dia kejar pula. Akhir-akhir jalan sampai macam tu juga jadi. Terpusuknya kaki kuda Suraqah bin Malik. Ni nak khabar Allah Ta'ala jaga orang yang berjuang Islam. Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala jaga. Rasulullah berapa orang sahabat yang ikut dia, tapi Allah Ta'ala jaga orang yang berjuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kali yang kedua Rasulullah kata, Suraqah, cukuplah sampai sini. Damu dah lama, aku berikan kepada kamu, iaitulah gelang Raja Parsi Kisra padamu. Rasulullah tu janji nak beri, iaitulah gelang Maharaja Parsi bila dia dapat menewaskan Parsi. Rasulullah janji. Tak apa lama membalik, Parsi menang, aku menang lawan Parsi, Islam menang lawan Parsi, ambil gelang Raja Parsi, akan beri kepadamu setelah Parsi kalah. Nak kabarnya Rasulullah yakin kemenangan Islam. Itu keyakinan pemimpin. Satulah pemimpin ni yakin dengan perjuangan kemenangan Islam. Bila? Tak tahu. Tok Gua jadi kata duk sebut apa. Kemenangan Islam, pemimpin kita lepas masa depan kita tangan Islam, masa depan ke tangan Islam, masa depan tangan Islam. Khabar masa depan. Rasulullah janji, lepas ni aku beri gelang Raja Kisra, Raja Parsi. Parsi ni, Parsi dan Rom ni dua kuasa besar dunia ketika tu. Hebat, kuat. Rasulullah ada apa? Mana ada senjata? Mana ada tentera lagi masa tu? Sama lagi. Madinah dah tak apa lagi. Kerajaan Islam tak boleh bentuk lagi. Tak ada kerajaan, tak ada apa lagi. Tapi keyakinan, keimanan yang ada kepada Rasulullah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia boleh janji menang lawan Parsi, ambil gelang ni, gelang Raja Parsi, kuih. Bila kemenangan lawan Raja Parsi, iaitulah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Ya. Apabila berjaya meruntuhkan empayar Parsi, lantas memanggil Surakah bin Malik untuk memakaikan gelang Kisra kepadanya. Ni yang berlaku. Bila boleh? Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar, Rasulullah wafat, ganti Sayyidina Abu Bakar, ganti Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar barulah boleh. Pasal tu perjuangan Islam ni bukan, kalau Islam ni lau kana aradan qariban wa safaran qasidan la tabau walakin ba'udat alaihim musyaqqa. Kalau sekiranya perjuangan Islam ni dekat, hampir dengan kemenangan, ramai orang ikut Muhammad. Hak mu bawa ni agama, ajaran, perjuangan hak mu bawa ni, kalaulah benda ni cepat menang, mu ikut yang menang lalu. Orang ni ikut menang. Tapi apakah daya perjuangan tu jauh panjang, memerlukan pengorbanan dan sebagainya. Tapi Rasulullah boleh janji kepada Surakah bin Malik, bila menang zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah, keimanan yang ada yang ditunjukkan oleh para sahabat dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan janji Allah. Janji. Satulah kita yang berjuang Islam yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika mu tolong agama Allah, mu kerja untuk perjuangan Islam, nescaya Allah taala akan beri kemenangan. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika mu tolong agama Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan beri kemenangan. Ni kita lihat bagaimana ibrah pengajaran yang diambil oleh, yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang berlaku. Kekahnya lagi, sampalah ke Madinah. Sahabat sambut dengan tola'an badua lainnya. Telah lahirnya bulan purnama. Rasulullah sayu tengok sahabat, tengok tak bukit sayu lagi. Tola'an badua lainnya. Apa yang Rasulullah buat di Madinah? Di Madinah tu apa benda Rasulullah buat? Pertama sekali sapa ke Madinah, Rasulullah buat masjid. Itu kena ingat. Masjid. Di saling sapa dia antara di Madinah tu mempersaudarakan para sahabat Muhajirin dan Ansar apa semua. Orang Muhajirin ni yang ikut bersama dengan Rasulullah, orang Ansar ni yang bantu Rasulullah, beri tempat tinggal, makan apa semua, itu Ansar. Hal tu pun boleh dipersaudarakan. Jadi baik, kawan rapat apa semua. Siapa tahu pula kalau mu nak bini ni, nak isteri aku seorang, boleh ambil. Siapa gitu, tapi doklah pelahak sahabat Muhajirin ni. Tapi nak kabarnya, rapatnya, ukhuwah, silaturahim di kalangan para sahabat ketika itu. Itu peringkat awal. Rasulullah sapa mempersaudarakan sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, sehingga jadi macam adik-beradik keluarga yang dekat. Padahal orang ni duduk di Mekah, orang ni duduk di Madinah, tapi keluarga ni jadi rapat. Ni persahabatan, sahabat, persaudaraan ni penting dalam perjuangan Islam, sehingga satu peringkat membentuk sebuah negara Islam tu berasaskan ni persaudaraan dalam Islam tu sendiri. Dan apa yang sampai Rasulullah di Mekah, di Madinah, yang pertama sekali Rasulullah buat masjid, iaitulah Masjid Quba, yang kita selalu pergi ziarah, orang pergi umrah, pergi haji ke apa semua, di Masjid Quba yang tak bukit tu, dikelilingi pokok kurma apa semua. Rasulullah sampai di Mekah, di Madinah, buat masjid tu dulu. Pacak Pak Dahab masjid. Buat masjid. Tapak, ni masjid. Apa Rasulullah buat masjid dulu? Jalan jauh-jauh pergi buat masjid. Rasulullah tak kata kita buat kedai dulu, kita buat supermarket dulu. Pasalkan kita ni semua hari duduk sini ni, kita buka kedai apa semua, tak lama orang pakat mari duduk apa semua, orang mari beli. Ada juga boleh niaga apa semua, boleh cari makan, boleh cari rezeki. Tapi tak, Rasulullah dia buat ni dulu tempat masjid. Buat tempat ibadah.
tempat pembinaan iman, tempat pembinaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat hubungan silaturahim di kalangan para sahabat. Itu nak kabarnya pentingnya apa ni? Pentingnya kita masjid surah kita ni. Asas pembinaan peringkat awal nak bentuk sebuah negara Islam yang ada di Madinah. Masjid dulu buat masjid. Situlah orang pergi, situlah tempat mengajar, situlah tempat belajar menuntut ilmu. Situlah orang tempat ambil rapatkan hubungan silaturahim, membina ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membina keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid surah. Pasal itulah masjid surah ni penting pada kita. Kita kalau boleh makmur masjid surah, kita tekan. Kita nak kesejahteraan, kita nak keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja kemajuan, maju. Kalau negeri Terengganu, negeri Tok Motor, maju, berkat, sejahtera. Bukan sahaja maju, kemajuan yang kita nak, tetapi keberkatan. Keberkatan tu daripada kita, individu tu sendiri, rakyat tu sendiri. Kita lah yang bersama-sama pada hari ini, pemimpin ke rakyat apa semua, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Taala turun keberkatan. Masjid-masjid rumah Allah kita makmurkan, kita penuhkan dengan program-program apa semua Allah Taala. Kerana ni contoh yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Pekat awal pembinaan Islam yang dibuat oleh Rasulullah SAW, kalau tengok pekat awal di Mekah tu, buat dah surah, buat dah masjid. Situ orang pergi belajar, situlah keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Maka bila bentuk sebuah negara Islam, para sahabat ikut Rasulullah SAW, ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, ikut perintah kerajaan Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ni yang kita tengok bagaimana sejarah membuktikan kepada kita orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu perkara yang penting. Dan kita hari ni pun harap masjid-masjid, surah-surah kita apa semua makmur. Kerana Allah Taala beritahu dah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lan yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadi. Hanya orang yang makmurkan masjid-masjid ataupun rumah Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang makmurkan rumah Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Memang dah nak mari sejid surah ni payah. Oh, kalau tak yakin sungguh dengan janji Allah, perintah Allah, nak pergi surah, kita duduk kat rumah baru berasa payah. Tapi Allah Ta'ala kata bagi orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapa pun selain daripada Allah. Dan merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Harap-harap kita orang yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang yang makmurkan rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, surah-surah yang kita ada ni. Oleh itu kalau kita boleh makmurkan ni, subuh ke apa semua, penuh masjid surah apa semua, biar pagi tu putih, belakang mari surah apa semua, kan hebat. Sebuah negeri yang kita nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang meletakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, biar lebih lain pada negeri lain, yang lain pada tempat lain. Kalau kita boleh makmur gitu. Pasal kita tengok kalau surah-surah masjid di kampung-kampung, kalau surah tak hidup, masjid ke surah ke apa semua, masjid ke kampung tu kering gitu, you know? Kalau kita tengok biasa kampung apa semua, kadang-kadang naik surah dia tu tai cicok penuh. Kalau surah tu tai cicok ada, dan tai cicok tak ada 2 hari, 3 hari. Tak semayang dah lah tu. Bayangkan kalau semayang tiap-tiap hari, tak ada tai cicok.
Siapa tak cicak kita tengok, kita tanya ada sekampung tu saya gerti. Tengok kita ni lewat dah. Mana sih? Gerti tanya. Apa ni semayang sini, semayang mak ada semayang mak, dok surau ni ada semayang. Dia kata tak ada lama Pak. Jumpa sebelah. Lama dah tak. Patut pun kita ni lakoh gini ada lakoh kita kalau dah lewat. Kita tengok kampung politik. Pasal apa? Keberkatan. Barakah keberkatan tu Allah Ta'ala tahu keberkatan dalam kampung dan Korea dia. Kalau Korea ni tak ada ni, Korea ni tak ada jemaah, Korea ni tak ada jemaah, kampung-kampung ni tak ada keberkatan, semungkin tak ada keberkatan. Kalau mungkin ni tak ada keberkatan, mungkin ni tak ada keberkatan, sedaerah tak ada keberkatan. Daerah ni tak makmur kan tak makmur, daerah ni tak makmur apa semua, senegeri tak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita kata apa, payah cari makan, payah benda ni, payah benda tu, payah benda ni, tapi keberkatan tu dekat. Satu Allah Ta'ala beritahu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah, wattaqau, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala turun keberkatan minas sama'i wal ardh, daripada langit dan bumi. Kita berdak sedar, tak tahu ke mana Allah Ta'ala beri berkat. Kadang-kadang kita rasa payah-payah, ada rezeki kau ni. Ada masalah tu Allah Ta'ala beri rezeki kau ni. Tapi keberkatan tu, kalau kita dah ingat Allah, Allah Ta'ala ingat kita. Kita tak makmurkan rumah-rumah Allah, Allah Ta'ala tak ingat kita. Pasal itulah rumah Allah, masjid, surau apa semua, kita makmur. Konteks negeri Terengganu kita ni, yang boleh kita ambil pengajaran dalam peristiwa hijrah Rasulullah pergi ke Madinah, tubuh buat masjid ni, bimbing masyarakat, bimbing sahabat-sahabat supaya jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas pada tu bertakwa kepada Allah, kemudian dapat membentukkan negara Islam. Sehingga di Madinah Rasulullah SAW dapat membentuk sebuah negara Islam dengan perlembagaan Dusun Madinah, perlembagaan Islam Madinah, ya. Dan kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu ayat, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa daripada agama kamu yang Islam. Maka jangan kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku yakni Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu yakni Islam, dan aku sempurnakan juga nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha hanya Islam menjadi ajaran petunjuk, yakni agama dan cara hidup kepada kamu. Ayat ni turun, iaitulah semasa Rasulullah SAW pergi buat Hajatul Wida, haji selamat tinggal, haji yang terakhir kepada Rasulullah. Ayat ni turun bukan di Madinah, tapi turun di Mekah, di Arafah. Masa Rasulullah berada di Arafah, ayat ni turun. Mereka beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, selesaikan hajimu, membalik, dan beritahu pada para sahabat ayat ni. Ayat ni turun, umur Nabi 63 tahun. Nabi wafat 63 tahun. Ayat ni turun 63 tahun. Waktu masa umur Rasulullah 63 tahun. Ayat menceritakan bahawa iaitulah orang kafir ni putus asa dah. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini orang kafir telah berputus asa daripada agama kamu, daripada Islam. Nak lawan Islam dia dah ada. Torok, tak padan. Berputus asa dah nak lawan Islam. Islam kau kuat. Dan jangan kamu takut kepada mereka.
takutlah kepadaku, kata Allah. Dalam menyampaikan Islam, jangan heran kepada orang yang lawan. Teruskan. Jangan takut dia. Takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Taala beritahu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku cukupkan nikmatku untuk kamu, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Turun di Arafah, iaitulah lebih kurang 80 hari, 81 hari. Selepas pada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat. 80 hari lepas tu ayat ni, 81 hari Rasulullah balik, lepas tu meninggal. 80 hari 30 2 bulan lebih lepas tu. Ni ayat. Nak kabarnya ayat sempurnanya Islam. Kesempurnaan Islam, Rasulullah balik. Selesai haji, Rasulullah balik. Khabar para sahabat. Ada sahabat suka, ada berasa sedih menangis. Sahabat hak suka ni kerana apa? Wa raditu lakumul Islam. Kerana aku redha Islam sebagai agama kamu. Maknanya agama lain ni tak jadi belaka sesat, tak pakai gawar dah, sesat. Dan Islam lah Allah Ta'ala iktirafkan. Para sahabat suka. Sahabat kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengok ayat ni. Bila baca ayat ni, Sayyidina Abu Bakar kata, apa yang dia faham, ayat ni menandakan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berada di penghujung. Rasulullah akan tinggal Hasan dan Husain, cucu dia. Akan tinggal isteri, akan tinggal itu semua. Sahabat kata, oh, tinggal. Ya. Barulah sahabat perasan bahawa ayat ni yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah menyampaikan Islam. Bila dah tamat dah, cukup dah, Islam tu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah, apa yang Allah Taala turun ayat Quran apa semua suruh dah, sampai akhir ni dah, mana tak ada lagi Rasulullah. Habis Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar menangis. Apa yang kita nak sebutkan sini, nak kabarnya, bila ayat ni turun, kabar Islam tu, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Bila? Saat nak wafat Rasulullah SAW. Berapa ayat ni dak turun Mekah? Berapa ayat ni dak turun Mekah? Kerana kesempurnaan Islam tak sampai lagi di Mekah. Tak sempurna lagi Islam di Mekah. Sedangkan di Mekah Rasulullah boleh sembahyang, boleh buat haji, boleh puasa. Tapi di Mekah tak sempurna. Sempurnanya Islam bila Rasulullah berada di Mekah, berhijrah berada di Mekah, menegakkan negara Islam, membentuk negara Islam, bermasyarakat di bumi Madinah, bentuk sebuah negara Islam, laksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, baru sempurna. Ayat ni turun 80 hari sebelum daripada Rasulullah wafat. Nak kabarnya sempurna Islam ni, kena ada kerajaan, kena ada kuasa, kena ada pemerintahan. Nawa amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan cegah kemungkaran. Ni kita tak boleh tak ada kerajaan, tak ada kuasa, tak ada kuasa memerintah. Kita boleh kata kita nak buat benda tu, nak buat, nak semayang, puasa, zakat, boleh. Tadi melibatkan undang-undang, peraturan apa semua, kita tak boleh nak tegak orang. Ni kita kena ingat pentingnya sebuah negara, pentingnya sebuah negeri. Ni yang dibuat oleh Rasulullah SAW. 23 tahun Rasulullah jadi Rasul. Penghujung dia menegakkan negara Islam. 10 tahun berada di Madinah, dia jadi ketua negara.
Dia jadi tua negeri, dialah jadi pemimpin, dialah jadi tok guru. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepimpinan yang ada kita jadi pemimpin. Tengok bagaimana Rasulullah jadi pemimpin. Sifat amanahnya yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pemimpin yang penipu, bukan pemimpin yang rasuah yang berlaku pada Rasulullah dan sebagainya. Kita tengok, ini contoh. Nak kabarnya ada, kena ada sebuah kerajaan. Pentingnya wujudnya sebuah kerajaan bagi melaksanakan amal makruf nahi munkar. Kita tengok hari ini, kita di Terengganu, alhamdulillah, kemukaran, benda-benda yang munkar apa semua kita boleh kawal. PBT, Majlis Bandaran apa semua, yang lulus lesen yang pun nak buat benda-benda yang munkar benda tu, kita kan di Terengganu minum arak biasa ni apa semua tak boleh. Dah kita kata dah nu Kuala Lumpur nu kan, Kuala Lumpur kapah ni mengetuh juga kan. Bahaya kerajaan juga kan di Kuala Lumpur tu. Nak khabar bila kuasa kita tak sepenuhnya, kita sebahagian lah tu. Kita ada 17 orang. Kuala Lumpur ada menteri dia, Dewan Bandaraya dia. Macam Terengganu, Kelantan, kita ada menteri kita, menteri besar. Kita ada majlis bandaran kita, kerajaan tempatan kita yang lulus lesen apa semua. Kuala Lumpur dia ada menteri dia. Kalau sepala lain pula, walaupun kita sebahagian kerajaan. Ni ada sebut senara ni, ada orang duk tanya nak senara apa ni, konsert-konsert ni, wah ni ustaz kau banyak konsert apa semua. Ustaz Rih selaku Menteri Agama, dia ni kena petang saja Ustaz Rih. Menteri PAH duduk buat benda konsert kau banyak. Dia wilayah persekutuan, dia ada menteri wilayah, dia tak ada menteri besar. Menteri wilayah tu adalah menteri yang jaga wilayah persekutuan. Dewan Bandaraya bawah menteri wilayah. Menteri wilayah siapa? Menteri wilayah siapa dia? Yang beri lesen. Nak pergi duduk, kalau kita kat duduk pada Astaka, siapa yang beri lesen duduk pada Astaka? Ataupun tempat yang nak main kebenaran. Pasal itu dah benda perjuangan kita ni panjang lagi. Kita ni sebahagian daripada kerajaan. Rekap permulaan kita boleh buat ke mana ni. Kalau kita sebahagian, majoriti ada dalam tu, boleh mengubah suasana hak tu yang kita nak bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itulah perjuangan ni perlu tu. Jangan duk kata kita tu dah, kita menang dah, tak payah berjuang dah. Rasulullah duduk di Mekah, tahun pertama tegak negara Islam, tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat Rehat, tahun kelima perang Ahzab. Wa hazamal ahzab wahdah, hancurlah tentera Ahzab. Lepas tu peperangan demi peperangan Hunain apa semua tu, banyak peperangan kecil apa semua. Perang Badar tahun kedua Hijrah. Kalau kita ke Allah nak perang, Rasulullah tanya bila siapa perintah perang, kutiba alaikumul qital, tu siapa perintah perang? Tanya Muhajirin, kita perang ni Allah Taala tu ayat perang. Mu Muhajirin ke mana? Yang ikut dah. Ikut ya Rasulullah. Tanya orang Ansar, aku ni mari menyusah mu. Mu duduk sini dulu, tak ada perang apa semua ni. Tiba-tiba aku mari sini tegak negara Islam semua, jadi perang pula. Mana mu nak ikut? Ikut. Tu nak khabar perang. Tahun kedua Hijrah. Orang kita 313 orang, Islam 313 orang, musuh 100,000 orang. Menang. Perang Uhud ramai. Allah Ta'ala uji pula. Kau duduk atas bukit ni, mu 70 orang ni, mu jangan turun, kata Rasulullah. Mu jangan turun. Walau apa jadi sekalipun, mu duduk atas bukit ni, mu jangan turun. Mu bertahanlah. Tiba-tiba sahabat atas bukit ni duduk tengok, hak bawah ni, pasukan hak pedang apa semua ni, atas bukit pasukan mana? Duduk kutip harta rampasan. Bila kutip harta rampasan, sahabat atas ni kata,
Duk kutip kan tak bagi ngaku kata. Mu kutip-kutip ambil buat tak bagi. Berubah ni. Allah Taala uji, dia pun turun, musuh naik ke belakang, serang balik. Berubah ni. Pasal tu dalam perjuangan ni, kalau niat kita kebenaran nak benda, toleh benda lagi. Ingat sejarah perang Uhud. Kita nak benda tu, benda ni tak boleh, benda tu nak boleh, tak boleh apa, mewah dah, minta benda tu tak boleh apa semua. Akhirnya bukan pal hijratuhu ila Allah, bukan member hijrah ni kerana Allah Taala. Sahabat hijrah kerana Allah. Dalam hadis 40 tu kan, mu hijrah kerana orang puan, mu boleh orang puan. Pasal orang puan tu hijrah, dia pun hijrah tak. Kamu boleh apa? Tapi hijrah nak pahala, boleh. Perang Hunain, ramai orang. Tapi Allah Taala uji kalah. Pasal apa? Sahabat-sahabat tu rasa, kita ni ramai ni, apa semua ni. Bila ramai ni, boleh menang kot. Jadi dah ambil berat. Akhir Allah Taala uji dalam perang Hunain, kalah. Perang Badar awal-awal niat gitu jelas kuat, menang. Orang sikit tapi menang, pertolongan Allah Taala. Hak ni pula perang Uhud Allah Taala uji gini. Perang Hunain kalah, ramai ikut 1000 orang. Tapi Allah Taala uji. Tu Rasulullah duduk Madinah menang tu. Tapi ada lagi orang nak lawan Islam. Lawan lagi perang berapa perang. Kita pun gitu kok. Walaupun menang, jangan duk rasa apa dah sedap apa semua menang. Dah berlawan. Tu tetap berlawan. Itu dah perjuangan Islam ni. Itulah bila kita tengok sirah yang berlaku pada Rasulullah, sama je kita. Cuma watak lain-lain. Watak yang berjuang tu lain. Perjuangan kita yang bawa landasan perjuangan Islam. Gini. Orang yang lawan kita. Gini. Ini perjuangan Islam yang boleh kita ambil ibrah dan pengajaran insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit kita mengingati peristiwa hijrah Rasulullah SAW ni, menguatkan keimanan kita, yakinkan tentang perjuangan dan istiqamah kita dalam perjuangan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala terus memberi kemenangan kepada perjuangan Islam, khususnya di Terengganu kita inilah dan negara kita ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik dari Allah, kurang kelemahan saya sendiri, dan kita tangguh tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Rahman. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.